Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat berkenaan dengan kaedah pembersihan air. Okey, baiklah. Kita tahu yang manusia, haiwan, tumbuhan, kesemuanya menggunakan air. Dan air kita peroleh melalui pelbagai sumber, termasuklah air hujan, air perigi, air sungai, air bawah tanah, air tasik, air kolam, air laut dan sebagainya. Tetapi, kesemua sumber-sumber air ini bukannya kita boleh terus ambil dan kita boleh terus gunakan. Kesemua air tersebut perlu untuk kita bersihkan terlebih dahulu. Kenapa kita perlu bersihkan air-air ini? Kerana dalam air terdapat pelbagai bahan-bahan yang kita tidak perlukan, antara lain termasuklah mikroorganisma, zarah-zarah terampai dan juga bahan terlarut. Dan hari ini kita akan lihat apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk membersihkan air. Baiklah, kaedah yang pertama ialah kaedah penurasan. Penurasan ni sebenarnya kita menggunakan satu sistem tapisan yang mana dia akan menapis segala zarah-zarah yang ada dalam air dan diasingkan, dan hasilnya kita akan dapat air yang dibersihkan. Itulah dia proses penurasan. Okey, kaedah pendidihan pula daripada perkataan ataupun istilah dia pendidihan. Maksudnya kita panaskan air tersebut sehingga ia mencapai takat didih. Kita dah belajar sebelum ini, takat didih ialah 100 darjah Celsius. Lantas apabila kita panaskan sampai ke peringkat yang tinggi iaitu 100 darjah Celsius, kita akan dapat membunuh mikroorganisma yang ada dalam air tersebut. Okey, baiklah, kaedah yang berikutnya ialah kita menggunakan kaedah pengklorinan. Okey, pengklorinan ni maksudnya kita ambil klorin. Klorin ni sebenarnya jenis bahan kimia dan kita terus tambahkan dalam air. Fungsi klorin ni bila kita tambahkan dalam air ialah dia akan dapat membunuh mikroorganisma yang ada dalam air tersebut. Okey, kaedah pembersihan air yang berikutnya ialah kaedah penyulingan. Okay, penyulingan ni kaedah dia agak kompleks. Kita gunakan susunan radas yang agak complicated lah, tetapi secara asasnya dia terdiri daripada dua proses yang paling utama. Pertama, kita didihkan air tersebut sampai dia tukar jadi uap air atau steam. Kemudian uap air tersebut kita tukarkan kepada cecair melalui proses kondensasi. Hasil dia, kita akan dapat air yang sangat jernih, sangat tulen, tiada mikroorganisma, tiada zarah terampai, tiada bahan pelarut, tetapi dalam masa yang sama tiada garam mineral. Itulah dia proses penyulingan. Okey, daripada 4 cara yang telah saya ceritakan sebentar tadi, iaitu pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan, kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing, peranan masing-masing, kelebihan dan sebagainya. Tetapi yang kita ingin lihat ialah apa yang mampu untuk dibersihkan daripada air. Okey, proses pendidihan dia mampu untuk membunuh mikroorganisma, tapi masih lagi ada zarah terampai dan mungkin juga ada bahan-bahan terlarut. Proses penurasan pula dia akan dapat mengasingkan atau membersihkan zarah-zarah terampai, tetapi dia tidak dapat membuang ataupun menghapuskan mikroorganisma dan juga bahan terlarut. Proses pengklorinan pula, tambahkan klorin, dapat bunuh segala kuman, mikroorganisma dan sebagainya, tetapi masih lagi ada zarah terampai ataupun juga bahan terlarut. Dan kaedah yang kira macam nampak paling perfect, paling bersih sekali ialah proses penyulingan. Okey, proses penyulingan ini akan dapat membuang segala benda bahan terampai, dapat membuang bahan terlarut dan juga dapat membunuh mikroorganisma. Cuma air suling ni dia tak berapa sesuai untuk diminum. Sebab apa? Air tu memang kita panggil dia sebagai air tulen, dan air tulen ni tidak punya garam mineral yang mencukupi macam kita minum air kosong je lah. Okay? Itulah dia perbezaan dan kelebihan antara keempat-empat cara tersebut. Kita tahu kita memerlukan air yang mencukupi untuk kegunaan sehari-harian, dan ada setengah negara disebabkan mereka mempunyai sumber air yang terhad, maka mereka melaksanakan kaedah yang dipanggil sebagai kitas semula air. Apakah yang dimaksudkan dengan kitas semula air? Kitas semula air ini maksudnya air-air yang telah digunakan mereka kitas semula, bersihkan dahulu dan kemudian dapat digunakan semula. Contohnya macam di negara Singapura, mereka kita air dan air yang baru yang telah dibersihkan dinamakan sebagai new water. So,
Proses kita air ni biasanya melibatkan 3 tahap yang paling utama. 3 peringkat yang paling utama. Pertama sekali ialah peringkat prima. Peringkat prima ni sebenarnya adalah proses fizikal, iaitu untuk menapis semua sisa yang ada dalam air. Yang kedua ialah peringkat sekunder, iaitu proses biologi, yang mana mereka membiarkan mikroorganisma makan bahan organik dan mengurangkan bahan pejal yang ada dalam air. Dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat tertiar. Mereka meletakkan disinfektan seperti klorin dan bahan kimia lain dan sebagainya untuk membunuh mikroorganisma. Hasilnya, air yang telah dikitar semula ini akan dapat digunakan sebagaimana air bersih daripada sumber-sumber macam air terjun, air sungai dan sebagainya. Itulah dia proses kitar semula air. Okey, selain daripada proses kitar semula air, ada juga setengah negara yang menggunakan proses alternatif yang lebih hebat, lebih dahsyat sistem dia. Antara lain, ada setengah tempat mendapatkan air daripada kabus. Kabus yang biasanya kita jumpa pada waktu malam dan sebagainya dikumpulkan dan disimpankan dalam tangki, dan ini juga menjadi sumber air bagi mereka. Selain daripada itu, ada setengah tempat juga menggunakan ataupun mendapatkan air daripada lautan. Kita tahu air laut ni masin, jadi menggunakan proses-proses terkini seperti reverse osmosis ataupun osmosis berbalik. Proses tersebut akan memastikan air laut disingkirkan garamnya dan akhirnya dapat air yang lebih bersih untuk digunakan sehari-hari kepada manusia. Okey, itulah dia kaedah-kaedah pembersihan air. Ada 4 sebagaimana yang telah saya terangkan sebentar tadi. Yang pertama ialah pendidihan, yang kedua ialah penurasan, ketiga ialah pengklorinan, keempat ialah penyulingan, dan juga kita dah lihat bagaimanakah kaedah-kaedah alternatif seperti kitar semula air menggunakan daripada kabus, reverse osmosis dan sebagainya. Itu saja untuk kelas pada kali ini. Kita jumpa dalam edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan jumpa lagi.